Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia barisan div-div kehormat, pegawai eksekutif seterusnya, tuan dan puan-puan, saudara-saudari, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi Saitu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam program dan majlis ilmu pada petang ini, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hari ini tajuknya motivasi. Motivasi menghadapi exam dan menghadapi bulan Ramadan. Sebenarnya dalam dua-dua ni dia merupakan tarikh penting lah kan, penting, iaitu exam sebahagian daripada masa depan. Saya pun dah lupa dah rasanya macam mana nak ambil exam ni kan, sudah kan, bila dah sudah tu lega betul, tapi selagi belum hadapi tu ni kan, tu sebabnya orang cakap ujian ni nak tak nak kita tak boleh elak lah kan, tak boleh elak, macam mana pun kena ambil exam. Kadang kita kata kenapalah dia exam, tak boleh ke belajar je, tak boleh, sebab nak menilai setakat mana kepahaman kita, kat mana kedudukan kita kan. Dan paling sayang sekali adalah ada orang boleh jawab periksa dengan baik tapi bodoh dalam kehidupan dia. Maksud dia apa? Dia hanya jawab periksa, belajar hanya sekadar untuk jawab periksa. Tak payahlah dia ajar himat kot. Saya mula-mula memang slow, kejap lagi kuat lah ni. Jadi mana kata kita ni memang kena diuji, baru kita tahu kat mana level kita, kat mana level kita. Sebab kata orang kena belajar, nak bezakan. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tak nak belajar, dia kena bersedia peritnya telinganya, dia panggil bodoh sepanjang hidup dia. Itu sebab kita kena belajar, kena belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar, kena belajar. Itu sebabnya dah ada satu kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi akal tu jugalah, akal tu yang nombor satu. Tu sebab kita kena ada exam. Kenapalah ada exam? Dalam hidup pun ada ujian. Mana ada hidup tak ada ujian kan? Semua orang ada ujian. Sebagai manusia pun ada ujian kan? Kena pula ceramah petang-petang macam ni kan, itu satu bentuk ujian sebenarnya pada seorang penceramah kan? Dan masalahnya setiap hari macam tu. Jadi hari-hari ada ujian. Bila dah ada ujian, hadap aje lah kan, macam tu. Bila ada time tu kan, nak makan pun tak sempat kadang-kadang. Ya, macam kita belajar kan, ya ada paper lagi, jom makan, tak sempat. Sebab apa? Sebab exam. Jadi sebab kata orang, apa, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. So ujian tu biasa, sebahagian daripada hidup kan. Orang semua ada masalah, tak ada siapa yang tak ada masalah. Manusia pun ada masalah. Yang tak ada masalah orang gila. Orang gila dia tak ada masalah, tapi dia bagi masalah kat orang. Contoh orang gila tu kan, dia suka dia je, dia nak kencing, dia nak apa, dia naik atas pentas ni, dia kacau semua orang.
Kita rasa lah dia gila, biarkanlah. Tepap tu londehkan seluar dia kat atas pentas. Dah orang perempuan dia kan tu kan. Jadi tu sebab kata tadi, dia tak ada masalah tapi dia bagi masalah kat orang. Jadi kita ni sebagai manusia tak boleh elak. Kita sebahagian daripada cerita manusia tu, dia mesti ada ujian dan dugaan di dalamnya. Dan sekarang kita berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab. Bulan Rejab ni adalah antara bulan-bulan istimewa yang Nabi suka. Bulan Rejab ni biasanya orang ramai yang mengamalkan sunat, berpuasa sunat. Ni hari ni pun ramai yang puasa. Kan? Ramai juga yang puasa hari ni. Dan bila masuk saja pada bulan Rejab, persediaannya semua ramai di kalangan ada benda jatuh. Ramai di kalangan kalau orang-orang Arab dia masuk aja bulan Rejab, dia dah mula dah buat persiapan. Dia dah mula beli baju kurta dia, baju jubah dia untuk solat sunat tarawih. Dia dah mula siapkan wangi-wangiannya. Dia dah siap dah barangan-barangan dia. Buah tamarnya dah siap dah. Madunya dah siap dah, habatus saudanya dah siap, buah zaitun, macam-macam untuk Ramadan. Dan persediaannya itu dah dikirakan sebagai pahala. Orang Arab masuk aja Rajab terus terbayar Ramadan. Hebat tak? Hebat. Orang Malaysia lagi hebat. Belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh daripada orang Arab. Orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan. Kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Itu kita. Dan kebetul sebab orang Melayu dia lain. Orang Malaysia ni dia sibuk baju raya dulu. Walhal belum tentu lagi hidup pagi raya. Kan? Jadi kita hanya sekadar buat persediaan. Maka bulan Ramadan ni yang kita tahu adalah merupakan bulan yang mana bulan yang dikatakan sebagai bulan rahmat, bulan penuh berkat. Tiba-tiba orang jadi baik bulan Ramadan. Tiba-tiba ayat tu. Tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba cakap slow je. Makan. Puasa. Jom kita main bola nak? Puasa. Kan dia kata, ini sa'imun, aku puasa lah. Kan? Masa tu tiba-tiba semua jadi baik. Malahan ada orang tiba-tiba macam pakai helmet. Dan naik motor pakai helmet. Turun naik motor buka helmet. Macam tu lah. Bulan puasa tiba-tiba dia pakai tudung. Tiba-tiba jadi baik. Dia murni je. Pakai tudung pula kau. Bulan puasa. Dengan bangga dia mengaku dia bertudung sebab bulan puasa. Habis bulan puasa buka. Kan? Jadi janganlah kita menjadi orang yang menyembah Ramadan, jadilah orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menyambut bulan ini juga pelbagailah persediaan yang kita sediakan. Antaranya adalah menyucikan diri kita sebelum sampai bulan Ramadan. Macam tu juga nak peksa. Nak peksa persediaan ni apa? Kena sucikan diri dulu. Nak peksa ni kena clearkan dulu kepala kita dengan benda fikir-fikir benda bukan-bukan. Tu sebabnya ramai orang ambil kesempatan untuk telefon mak dia. Mama minta maaf banyak. KL kan, mama lah. Kampung tu mak, umi, mami. Jadi call mak dia. Minta maaf banyak kalau buat salah silap. Mak doakan saya, mudah-mudahan saya dapat jawab exam. So kita dalam proses menyucikan diri kita. Dengan kawan-kawan pun aku minta maaf hujung rambut, hujung kaki ni nak peksa ni. Dan kita mudah-mudahan kita sama-sama berjaya. Macam itulah. Dan untuk nak menyambut Ramadan, imam dah mula doa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dia dah mula, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Nak sangat sampai bulan Ramadan. Ramai yang terkejut kan? Ramai yang terkejut sebab tiba-tiba saja. Ayat tiba-tiba tu memang kebesaran orang Malaysia lah tu. Tiba-tiba. Lah, tiba-tiba nak puasa gitu. Lah, tiba-tiba dah bulan 1. Lah, tiba-tiba 2023. Seolah-olah dia tak sedar diri lah semua ni macam tu. Tiba-tiba dah 2023 macam tu. Yalah, tiba-tiba. Bila kita rasa tiba-tiba, itu sejajar dengan apa yang Nabi sebut. Nabi pernah dalam satu riwayat, Nabi lukis, Nabi ambil satu kayu tu, Nabi lukis dekat tanah tu, Nabi buat garisan panjang. Dekat garisan panjang tu Nabi buatlah segi 4 tepat. Tergantung pada garisan panjang tu. Faham tak kan?
Kemudian dah tergantung dekat dalam petak tu, Nabi cakap dekat dalam dia. So sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Maka Nabi kata, garisan panjang tu itulah cita-cita manusia. Cita-cita manusia memang panjang. Aku besok hujung tahun ni, kau tengok pagi raya nanti aku buat apa, nanti kau tengok bulan puasa nanti aku nak buat apa, kau tengok nanti aku nak buat tu, nak buat ni. Aku nak beli kereta, aku nak tukar phone, aku nak beli rumah, macam-macam. Cita-cita. Macam saya lah, mungkin kata, oh aku nanti besok aku nak pergi sini, aku nak pergi ni, nak berjalan sana, nak berjalan sini, nak pergi Balkan, nak pergi Turki, nak pergi situ. Kan, macam-macam lah cita-cita. Cita-cita panjang. Kan, dia kata, aku nak beli baju 5 pasang raya ni. Dia dah sebut, aku nak 5. Kau biasa berapa? Aku 3 je, aku 5. Dia kata. Dia cerita, tu cita-cita panjang. Tetapi yang segi 4 tepat yang Nabi lukis tu, dia yang tergantung dekat garisan tu, setakat itu je umur kita. Segi 4 tepat tu, setakat tu je umur kita. Dan kemudian tak apa, jangan susah-susah, tak apa, saya beli. Terima kasih Setakat tu je umur kita. Tapi yang Nabi cakap-cakap dekat dalam tu, itulah ujian dan dugaan. Tu yang kita rasa, lah dah 18 tahun aku umur, lah dah 25 tahun, lah 22 tahun, lah dah nak habis college dah tua bangka dah aku ni rasanya tu. Masuk dalam college rasa tua, masuk kerja lah tiba-tiba jadi budak-budak balik, lah muda lagi aku dah kerja. Kan, macam saya dah lalui dah semua tu, dah tua dah sangat dah rasanya sekarang. Terasa macam tu lah, rasa dah tua. Kan, inilah mana tak, saya dah lalui dah proses tu. Masuk belajar macam mana kita jadi junior, macam mana orang perhatikan kita macam nak makan, macam dia tu hebat sangat, poyo semua kan. Macam dia di senior, konon macam dia lagi pandai. Wah, grade teruk betul kan, dia punya grade pun teruk, dia punya pandang orang macam dia bagus sangat, macam tu kan, macam tu lah. Tapi bukan Saito lah, ni kelas lain, tempat lain. Saito okey, ni tempat lain. Jadi makna kata, bila kita rasa tiba-tiba, kejap je masa berlalu, maknanya apa? Maknanya jangan risau. Penceramah dia kalau tanya, dia akan jawab balik, jangan risau. Dia akan jawab balik, jangan risau. You all akan macam tu lah. You all dengan lecturer pun macam tu. Kelas, ada apa-apa soalan, macam tu. Kelas, ada apa soalan, macam tu. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, gitu kan. Saya pernah ceramah di satu masjid dekat Kuala Pilah. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Jawab makcik, nak ceramah lah, tanya pula. Dia kata, dah aku pula kena marah kan. Dia makcik-makcik ni selama dia balas balik yang tu kan. Jadi maknanya, bila kita tengok masa cepat berlalu, maknanya kita ni dah dekat dengan kematian. Makin lama makin dekat dengan kematian. Dalam ceramah, kalau kita boleh dengar ceramah Isra' dan Mi'raj, kita tengok bagaimana Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Bongkok betul perempuan. Apa Jibril kata? Jibril kata, itulah dunia. Dah tua sangat dah. Tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi, dunia dah tua, tunggu masa nak kiamat, zaman kita lebih lagi. Betul tak? Dan tanda-tandanya banyak betul. Tanda-tanda nak kiamat ni, fenomena akhir zaman terlalu banyak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Mak ayah kita buat rumah besar, kita pun tak ada. Kita pergi Saito. Betul? Adik-adik ada yang masuk universiti, dia masuk asrama penuh, tinggal mak dengan ayah je kat rumah. Betul tak? Lepas tu kau dah kahwin, kau tak nak duduk rumah mak kau. Saya nak kehidupan saya sendiri. Dah keluar kan, tak mau dah kan. Tu cakap tu, rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Belajar semakin tinggi, adab makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Rakan di media sosial ramai,
teman sejati pun makin tak ada. Fitnah teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Jam semakin mahal, tapi manusia makin tak tepat masa. Betul tak? Saya tadi on time, tapi salah jalan. Kena pusing pula sampai ke Syamelin tu. Naik atas tu, yang dekat roundabout kat situ boleh U-turn rupanya. Terlajak. Tu belum cerita tadi sampai awal pukul 2. Rupanya dekat Saito sebelah Shell. Tu Saito apa tu? Saito sebelah Shell dekat depan tu. Tak tahulah tadi. Ingatkan kat situ. Lepas tu orang tak reti je aku sampai. Batang sini. Kan? Alhamdulillah. Kan? Jadi, mana kata tanda-tanda akhir zaman semakin banyak. Dan kita ni makin lama makin dekat dengan kematian. Itu sebab kena jadi baik. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Jadi baik. Hidup kita ni jangan nak jadi kaya. Sebab kita takkan kaya. Hidup jangan nak jadi kaya sebab kita takkan kaya. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Tu sebabnya kita ni kejarlah ilmu ni sebab apa? Sebab kita nak bahagia dalam hidup itu je. Bukan sebab nak kaya. Kalau mak kita cakap, kalau kau nak hidup senang kau belajarlah. Salah mak kau cakap tu. Tapi sebenarnya kalau nak bahagia belajar. Hanya dengan ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. So kena belajar. Okey. Dan bila sebut tentang Ramadan, apakah yang perlu kita siapkan? Pertama adalah kita perlu meningkatkan keimanan diri. Persediaan paling asas adalah ni, jaga iman kita. Berubah kita nak jadi baik. Jangan kita nak jadi baik pada bulan Ramadan saja. Daripada sekarang dah jadi baik. Macam saya lah, insya-Allah kalau tak ada apa-apa hari Sabtu ni saya akan berlepas ke tanah suci sekali lagi. Saya tak tahu setahun berapa kali pergi. Tahun ni pergi lagi. Hari tu baru balik bulan 12 saya tu. Pergi lagi bulan 1. Dan ada orang cakap, aku ni besok pergi Mekah, aku nak buang semua yang tak elok pada diri aku. Kau ingat tong sampah sana. Kalau nak buang kat sini. Buang di tempat kita sekarang ni, kita buang dah. Tak nak lah. Tapi pergi tempat yang kita nak pergi tu, kita nak jadi baik. Itu je. Pergi nak jadi baik. Dan kalau pergi ke tanah suci, belum pernah lagi orang pergi tanah suci cakap, cukuplah aku tak nak pergi lagi dah. Tak ada. Mesti dia nak pergi lagi. Dia tak puas. Mana yang belum pergi dalam ni, saya doakan, insya-Allah tak lama lagi semua akan pergi. Jangan risau-risau, jangan takut-takut. Kalau haji, daftar sekarang. Masuk je duit minimum, lepas tu terus daftar haji. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2134. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Tapi itu hanyalah perancangan manusia. Tapi kita masih boleh buat rayuan. Okey. Mempertingkatkan pengimanan diri ni adalah persediaan paling asas, iaitu kita percaya kita ni ada Tuhan. Maka bila percaya ada Tuhan, perangai kita pun macam perangai orang ada Tuhan. Maksudnya apa? Jaga solat kita. Sama tu juga exam. Exam kita yakin. Kalau orang tu ada iman, dia yakin Allah Ta'ala menentukan. Tapi kita boleh usaha tak? Boleh usaha. Belajar. Buat revision. Dengar cakap lecturer. Mana yang lecturer cakap buat. Lecturer cakap jangan buat. Masalah apa yang lecturer tak bagi buat, yang tu kau buat. Dengar pesan guru kita. Pokok sana tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa guru pesan, ikut. Samsul Debat boleh jadi Samsul Debat ni sebab guru dia. Apa yang guru dia pesan, ikut. Nak jadi pendebat terbaik, nak jadi pemidato terbaik, kena ikut cakap guru debat dia. Guru pidato dia. Kena ikut. Buat macam mana, cakap ke depan macam mana. Apa syarat yang paling basic? Jangan demand. Orang nak bayar RM5,000, setuju je. Orang nak bayar RM1,000 pun setuju juga. Orang bayar RM500, macam mana? Okay je. Jangan kata, Pahal, you tak tengok ke level I macam mana? Tak boleh. Dia start dia cakap macam tu, habis. Tu pesan guru saya.
Start kita demand orang tak nak dengar dah ceramah dia. Tengok berapa ramai orang Malaysia yang macam tu, yang berlagak, lepas tu dia letak, dia demand harga, akhirnya orang tak nak dengar dah. Apa juga butiran ni. Tu yang penting. Kan? Tu sebab jadual Samsul Debat penuh. Ni yang Saito ni pun booking tak tahu lah berapa lama ni baru dapat ni. Tiba-tiba pula dapat tajuk macam ni. Persediaan menghadapi exam. Anda aku kisah. Oh, macam tu kan. Tiba-tiba kan. Tapi betul lah. Saya hari-hari dapat tajuk berbeza-beza. So ini adalah antara tajuk yang terbaik. Menghadapi exam dan juga menghadapi Ramadan. Hari-hari tajuk pelik-pelik saya dapat. Ada pernah saya dapat tajuk yang paling pelik sekali ceramah? Kalau ku tahu. Itu tajuknya. Kau ingat ni drama apa kata? Lepas tu saya tanyalah penganjur. Nak buat ada cadangan nak buat macam mana tajuk ni. Pandai-pandai lah penceramah. Lah tajuk engkau aku suruh aku pandai. Macam tu lah dia kan. Kalau ku tahu dia kata kan. Tapi ceramah ni hari ni persediaan untuk exam. Persediaan untuk Ramadan. Dua-duanya ada berkaitan. Ya. So keimanan kita percaya kita ada Tuhan. Tuhan memerhatikan kita. So kenapa kita ambil exam? Sebab nak dinilai. Kenapa nak dinilai? Macam tu juga orang Islam. Kenapa ada ujian? Sebab nak uji keimanan dia. Setakat mana dia boleh bertahan. Betul tak? Puasa pun ujian. Puasa pun ujian. Sekarang puasa bulan Rejab lagi susah. Kita puasa dengan tahap orang lain makan. Bukan senang. Puasa sunat lagi susah daripada puasa ni. Kan? Dan Allah uji orang yang tak puasa. Orang yang tak puasa pada bulan Ramadan. Geng-geng ye. Geng plastik hitam kan. Orang yang tak puasa. Hebatnya Maha Suci Allah ni jadikan orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Betul tak? Tanya orang perempuan. Orang perempuan tahulah. Dia pernah buat muka-muka puasa tu walaupun dia tak puasa. Kan? Sebab ABC Allah bagi cuti. Dia punya frasa. 7 hari nak ganti. Dia katakan. Dan masalahnya, dah masuk Rejab, tak habis ganti lagi. Tak habis ganti lagi. Sibuk. I sibuk, you know. I'm Saito student. And quite busy right now. Busy manjang-manjang. Tapi, itulah keadaan dia. So, sejauh mana keimanan kita, persediaan kita macam mana. Kita akan diuji. Masa itulah bulan puasa tu kita tengok Facebook ke, kita tengok TikTok, kita tengok media sosial kita. Dia tunjukkan apa pandangan you guys. Juadah buka puasa hari ni. La ilaha illallah. Tak ada benda lain ke kau nak cerita. Kan? Kalau lauk macam ni, macam mak-mak kita masak. Simple je dia kata. Lauk-lauk simple dia kata kan. Jom makan roti. Roti John. Kan? Jom kita pergi bazar Ramadan. Tengok tu. Macam saya tak pergi bazar Ramadan. Sebab saya tak kuat iman saya. Pergi bazar Ramadan. Sebab bazar Ramadan ni kadang yang datang pun bukannya semua yang jaga aurat. Ramai yang seksi-seksi pun datang. Mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Enggak ada. Kan tu yang kadang tergugat tu kan. Lepas tu ada yang tak bertudung tu datang dengan basah-basah rambut. Basah-basah rambut tu. Lepas tu kita nak beli tu, nak bau karipap tu, dah terbau bau shampoo kawan tu. Iya. Mula peha ayam, lepas tu peha orang. Lepas tu nampak dada ayam. Tu kau sambung lah. Kau sambung lah sendiri. Dia cakap betul. Kan? Itu yang kadang malas tu. Lepas tu pergi lagi satu lagi, pergi bazar Ramadan, tawaf. Bazar Ramadan tu, tawaf. 7 pusingan. Lepas tu sa'i. 7 kali pergi balik, sudahnya balik satu benda pun tak beli. Itu yang tak beli. Yang beli pula, mujurlah Allah bagi 10 jari je. Setiap jari tu dia sangkut tu. Bapaknya ada strategi. Okay, bagi-bagi. Kau cari mihun, kau cari tawafah, kau cari ni. Kumpul kat sini balik, set setengah jam dah sekarang. La ilaha illallah. Teruk betul. Malahan ada orang pada bulan puasa tu, dia berbuka puasa tu, dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Ada orang macam tu. Segala binatang nak dimakan. Ayam, itik, kambing, lembu, sotong, ketam, udang,
dugong, semua nak dimakan. Semua nak dihilang, penuh kat meja tu kan, membazir sudah. Okey, jadi keimanan ni kita yakin pada Allah SWT, kita yakin, kita jaga solat kita. Macam tu juga nak peksa kenalah solat. Bukan sebab peksa je, memang kena solat sebab minta dengan Tuhan pemudahkan urusan kita. Sebelum masuk dewan, baca Rabbi yasir wala tu'asir ya karim. Minta Allah pemudahkan urusan kita dalam dewan exam kan. Bukan senang kan. Lagi satu lagi, ya Allah, kau hilangkanlah blur dalam kepala aku ni. Kan kadang kita masuk dalam dewan periksa, tiba-tiba kita berada dalam alam yang lain. Dekat kertas soalan tu kosong ya. Apa sudah terjadi dalam hidup aku? Masa tu macam-macam lah. Kepada pemeriksa, sesungguhnya berat untuk saya lafazkan perkara ini. Jangan failkan saya. Saya berjanji dan berazam pada diri saya. Masa tu macam-macam susunan ayat. Okey. Yang kedua, persediaan fizikal dan jasmani. So fizikal dan jasmani kita, fizikal, rohani kita semua kena prepare. Macam mana? Nak puasa dah ready dah. Dah siap dah benda-bendanya. Dah siap dah. Pada orang yang ada hutang puasa, dah siap ganti dah. Mana yang lain yang memang tak ada ganti puasa tu, dia puasa juga sebab nak prepare, nak training puasa. Tak adalah terkejut, dia buat puasa sunat dulu. Ataupun dah kurang-kurangkan makan dah. Macam tu juga persediaan untuk peksa. Dah baca dah paper-paper ni, yang mana subjek-subjek yang dia kena baca, yang mana yang perlu dia jawab. Saya ketika berada di UiTM, saya merupakan generasi yang menjadi uji kaji. Generasi jadi uji kaji. Sebab saya tak tahu you all punya soalan essay macam mana. Soalan essay kan, bila final exam, kadang-kadang ada setengah tu format dia ada 7 soalan, jawab 4. Saya tak tahu lah you all macam tu ke tak. Bila soalan final exam, kadang-kadang ada 8 soalan essay atau 7 soalan essay, yang mana you kena pilih 4. Saya tak tahu adakah you all macam tu juga. Tak ah. Tak ke? Ya. Ya, tapi ngeleng tu besar. Ngeleng tu mungkin, iyalah bukanlah semua paper macam tu, tapi kalau yang essay tu macam tu lah, 7 soalan jawab 4 kan. Masa saya di ITM dulu pun macam tu kan. Soalan subjek public admin, subjek administration, subjek law. So ada 7 soalan, 4 soalan yang jawab. Jadi tak semua topik yang akan keluar, betul. So kita pun dah ada spot question kan, spot topik. So lecturer pun mulalah bagi hint. Okay, kelas, you all cuba tekankan ni, manalah tahu, kalau keluar confirm keluar. Okay, yang ni mungkin tak payah baca sangat kot sebab pernah keluar. Saya rasa kali ni tak keluar kot, dia dah tahu. Macam tu lah. Tapi disebabkan oleh ada salah seorang daripada sahabat saya waktu nak interview untuk dapatkan Bar Council punya scholarship, dia ada soalan waktu interview, dia tak dapat jawab. Ada satu term pasal law ni. Terms yang ditanyakan tu, ditanyakan tentang masa tu soalan tentang apa adalah satu soalan tentang law of evidence kan. Dia tanya satu soalan tu, what do you understand by, apa dah satu soalan dia tanya tu. Tapi soalan tu memang sama ada kita tahu ataupun tak tentang terms tu. So dia kata tak tahu, tak pernah belajar. Dia kata lecturer tak pernah ajar tu. Dia boleh jawab macam tu. So Malaysian Bar Council terus call School of Law dekat UiTM. Dia kata your student jawab waktu interview tu, dia jawab macam ni, tak pernah belajar, lecturer tak pernah ajar. So kecoh lah UiTM masa tu. So nampaklah budak ni bukan tak belajar, tapi sebenarnya dia belajar untuk exam. So kita ubah format. UiTM ubah format. Ketika saya waktu tu semester 1 ke dalam law, dia ubah format. Format dia ubah macam mana? Bahagian A ada 6 soalan essay pendek. Soalan ni senang je, sama ada kita tahu ataupun tak tahu. What do you understand by law of contract? What is offer and acceptance? Tanya tentang bailiff. Tanya tentang
Partnership law. Tanya. Benda simple-simple. Jawapan pendek je. Sama ada tahu tak tahu. Tu je. Contoh tanyalah, di manakah letaknya Kuala Saito? Macam tu je soalan. So, kau tak payah nak goreng nak benda tu. Jawab je. Kuala Saito terletak di sini. Macam tu je. Soalannya straightforward. So, ada 6 soalan pendek. Bahagian B, ada 2 soalan, iaitu soalan tu setengah muka surat. Soalan dia separuh muka surat. Dia minta nasihat perundangan. Orang ni telah bunuh orang ni. Lepas tu orang ni mati. Kemudian 2 tahun selepas itu, dia dibebaskan dan dia pula kali ni dapati orang tu hidup lagi. Kemudian ditikam orang tu sekali lagi. So, adakah dia boleh dihukum ni? So, soalan yang tu memerlukan kita jawab 1 atau 2 muka surat jawapan. So, bahagian A, bahagian B. Dekat bahagian B tu ada 2 soalan. Ada 2 soalan. Soalan saja separuh muka surat. Bahagian C, dia soalan multiple issues. Soalan saja 1 muka surat. Suatu hari dia berjalan, tiba-tiba barang dia kena curi. Kemudian apa barang dia kena curi, lepas tu dapati orang yang mencuri tu begini-begini. Kemudian dalam perjalanan dia nampak pula seorang tu. Dia tolong orang tu, dia pula kena tikam. Orang tu kena tikam, kena pisau dia dekat dia. Kemudian ni, dia ada macam-macam isu dalam tu. Soalan saja 1 muka surat. Hujung tu, please advise. Sila advise. Maknanya seolah tolong nasihatkan dari segi perundangan apa yang boleh diambil. Nyatakan case law dia semua. So, bahagian A, bahagian B, bahagian C, dia akan contain semua topik yang kita belajar untuk semester tu. Tak ada satu pun tertinggal. Jadi, kita kena belajar semua. Saya syukurlah pada ketika itu, alhamdulillah, lebih kurang 20 ke 30 orang yang kena buang daripada semester, daripada universiti masa tu. Dan ramai juga yang tukar kos. Memang pointer, memang ramai tu. Dan alhamdulillah daripada 10 kelas law tu, tinggal 4 kelas je waktu saya final year. Tinggal 4 kelas saja, dan lelaki pun tinggal dalam 2-3 orang dalam satu kelas. Dan confirm jadi kelas rep. Dan dah lah lelaki tak ramai, dan tak macam lelaki pun ramai, macam itulah. Jadi itulah yang kami tanggung. Alhamdulillah saya survive sampai final year. Dalam kesibukan saya dengan debat dan pidato tu, alhamdulillah saya manage lah untuk habis. So persediaannya satu je lah. Untuk debat pidato pun buat persediaan, untuk exam pun kena buat persediaan. So pada saya, student yang sibuk dengan aktiviti, dia lebih alert tentang exam daripada orang yang tak buat apa-apa. Orang yang sibuk dengan berpersatuan, eksekutif perwakilan pelajar, asyik lah orang, MPP ke apa, tak kisahlah, dia sibuk dengan berpersatuan dan sebagainya. Orang yang ni sebenarnya yang risaukan result PSA dia. Orang yang duduk tak ada apa-apa kan, senang, kita tak ada pegang jawatan, kita boleh fokus pada study, jalanlah. Mana ada. Sebenarnya orang yang sibuk tu lagi risau, bila aku nak belajar ni, kalau dia sibuk ni, bila aku nak buat ni pula, bila nak siapkan assignment ni, bila nak ni, dia akan susun masa ni. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Itu dia. So jangan risau, tapi janganlah berlebihan sampai beraktiviti sampai kita drop paper. Aktiviti teruk sangat sampai kata nak ambil final exam. Drop paper ni bawa ke semester akan datang, akhirnya orang dah grad, kita tak grad lagi. Ada seorang kawan saya tu sampai maksimum, lanjut paper tu sampai maksimum, akhirnya dapat general degree je, dia tak boleh praktis. So sampai tahap macam tu. So janganlah sampai tahap macam tu kan. Aktiviti boleh aktiviti, tapi janganlah sampai kita abaikan belajar gitu. Okay? Kemudian persediaan ni semua persediaan fizikal. Kalau dari segi Ramadan, so persediaannya mungkin kita dah bersedia dengan Quran kita, Quran yang kita nak baca kan, dengan zikir-zikirnya, mengingati Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu antara ni. So itulah persediaan-persediaan yang kita kena buat dari segi Ramadan. Kemudian apa lagi? Seterusnya mendalami ilmu. Dan kalau Ramadan, kenalah dalami ilmu agama. Kalau tak tahu, kenalah belajar. Kalau tak tahu mengaji, belajarlah mengaji. Tak kenal huruf, kenalkan huruf. Kan? Macam tu jugalah kita mendalami ilmu subjek yang kita lemah. Tanya kawan-kawan yang pandai. Janganlah tak pandai tapi kita memandai-mandai. Tanya kawan ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Dah kalau lah lecturer dah pesan, buat-buatlah. Kalau lecturer kata jangan buat, jangan kita buat. Kadang-kadang kita gemas sangat buat apa yang lecturer tak bagi kita buat. Kan? Datang dari Tanjung Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang.
macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Sebab lecturer kena jaga. Hati-hati cikgu ni, yang guru kita ni kena jaga. Pernah dengar tak pantun yang kata berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki? Pernah dengar tak? Pensyarah ada ke sini? Muda-muda je nampak semua. Ada ke pensyarah? Mana pensyarah? Oh, ni pensyarah. Oh, patutlah ragat. Ni pun pensyarah juga ni? Tak? Oh, lelaki yang pensyarah perempuan mana? Oh, situ. Oh, yang ni tahulah student duduk depan tu ada jawatan tertentu lah. Oh tak saja tanya. Confirm nak confirm. Tak apalah, stay. Jangan berubah lah. Ni kan. Kenapa dia tanya aku? Dia katakan. Betul. Jangan kita sakiti hati guru kita. Betul. Kan. Kalau lecturer tu kata macam tu lah. Kata macam ni, janganlah. Dia kata berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Mana dengar kan? Mana dengar tak? Betul tak? Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang? Padang datar pula tu. Takkan kau tak nampak apa binatang ada kat padang tu? Padang datar, takkan tak nampak apa binatang ada kat situ? Berburu ke padang datar. Orang berburu kat mana? Hutan. Mana ada berburu kat padang? Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Dia nak sedapkan hati dia. Dia kata dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu belalang. Tengok pensyarah pun betul. Oh, macam tu maksud ni. Oh, betul. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Nak sedapkan hati dia, dia kata dapat rusa, tapi sebenarnya tu belalang. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul. Ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya nak kata bunga tak kembang. Batang aja kot, tapi dia macam ada kelopak, tapi kenapa tak kembang? So, tak boleh nak cakap. Contohlah, cakap apa dalam hidup kita ni. Dia bukan belajar ke dulu? Sama belajar tinggi sampai Saito College. Apa ke teruk sangat hidup dia? Entah, mungkin dulu tak belajar betul pun. Cukup makan je keluar, siapa nak ambil kerja? Contoh. Jadilah bunga kembang tak jadi. Lecturer kita like standard lah kalau marah. Apa nak jadi dengan you all? Come on guys. Cik. Tu yang pertama. Ayat yang kedua, you all sedar tak exam berapa hari lagi tu? Dan ayat yang paling magic sekali. You all tahu tak zaman I dulu tak habis zaman dia? Pasal tak? Itu biasalah tu. Pada zaman dia yang paling azab sekali kan. Tentu, tapi memanglah perubahan memang berlaku lah. Dulu memang susah. Mana ada teknologi macam sekarang boleh PowerPoint apa semua. Kan zaman dulu pakai OHP projector. Tutup je panas tutup panas kan. Belum habis salin lagi. Sekarang kau dapat nota lengkap, cerita tinggal nak cerita ya, ni siap bagi pendrive lagi, melampau betul sekarang. Tu buat bodohnya melantun bodohnya sebab tak nak fikir. Bila interview apa pun tak tahu. Betul, saya handle interview, tanya tentang current issues apa pun tak tahu. Tak, apa yang you all baca? WhatsApp dia kata. Apa you all baca? Itulah baca dekat media sosial. Pun salah dia. Dia tak nak usaha. Tu kadang. Bukan saya tu college lain. Di tempat lain kan. Jadi makna kata persediaan kita dalam ilmu, dan kalau macam tu juga dalam menghadapi Ramadan, mendalami ilmu-ilmu agama. Apa yang patut kita buat? Kan, bertaubat siap-siap. Oh, dah sampai dah bulan Ramadan, aku nak bertaubat lah, aku nak buang dosa-dosa aku tak nak dah. Melainkan kita yakin sangat. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 2 ni, nak masuk bulan 3, belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Siapa rasa belum ada dosa, tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah, sebab tak sedar diri dia berdosa. Kan? Ya, semua orang berdosa sebab Nabi sebut kan, semuanya manusia itu berdosa. Kan? Dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat pada Allah. Saya lalu tadi berapa ramai mengumpat, tapi saya maafkan dah. Saya siap. Bukan saya tak dengar korang kan. Tinggi weh. Tingginya. Tak habis-habis tinggi. Aku lalu tadi pun ngumpat lagi tu. Tinggi kan. Salah ke aku tinggi? Macam mau KU kau buat aku.
Okay. Bukan baru hari ni tinggi. Memang dah lama dah tingginya. Dalam TV tak nampak tinggi pun kau tinggikan TV tu. Tu biasa dah tu. Adik-beradik saya semua memang tinggi-tinggi. Dan saiznya besar-besar. Macam mana? Kan? Macam tu lah. Jadi, biasalah kita akan mengumpat, kita akan bercakap, macam-macam kita burukkan lecturer kita. Aku punya apa betul kan puan? Apa dia tak puas hati dengan aku? Semua salah. Itu semua tak kena. Maka aku mesti rendah ni. Semua nak salahkan lecturer, maka kau rendah, kau salahkan lecturer. Bukannya lecturer jawab paper tu untuk kau. Kau jawab dan rendah. Lepas tu adalah setan pula, syaitan rajim jadi wakil. Itulah aku rasa aku dia tak suka dengan kau. Itu setan dah tu. Kan sepatutnya cakap tak adalah lecturer ni nak ajar kita. So mana yang lemah tu kita improve lah. Macam tu. Lecturer tak adalah nak dendam-dendam dengan kita. Memang dia nampak macam dia attack kita. Macam. Sebab dia nak bagi kita alert. Berangan aja kerja. Mira? Contoh. Mana Mira? Mana Mira? Tengok Mira ada situ. Dia dah menyuruh dah. Kenapa nama aku? Kan? Iya. Kadang lecturer pilih kita. Loh, kenapa aku lagi? Saya dulu kena sini. Samsul, lama tak nampak. Oh, pertandingan debat Nanti suruh hakim debat tu bagi markah final Kena sebiji. Tapi nak marah dia ke? Tak payah marah. Dah kita sibuk jajak hilang kat kelas. Pergi pertandingan debat. Memang dapat pelepasan. Tapi lecturer tu tak suka. Dia tak suka bukan tak suka saya. Dia tak suka kenapa pelajar dia excuse waktu subjek penting ni. Contoh kan. So saya menghadaplah dia. Puan minta maaf puan saya tak ada. Tak adalah, saya cakap aja. Mana berapa banyak you tertinggal ni. You cover balik tau. Ni paper saya ajar tu paper penting. Itulah puan, nanti saya cuba tanyakan kawan. Kau tak faham saya tanya puan Yelah. Ada je kata. Saya dia macam tu. Saya menghadap guru saya jumpa. Tu sebab lecturer saya boleh ingat saya. Saya waktu saya free saya akan call bekas-bekas cikgu saya, bekas lecturer saya. Ingat ke call lecturer account saya. Puan Laila, Assalamualaikum puan. Puan kat mana sekarang? Saya kat Shah Alam sekarang. You mana satu Samsul lah itu tinggi yang guru selalu kacau. Oh, ingat, tak ingat pula. Habis you buat apa sekarang? Dia tanya. You buat apa sekarang? So, sekarang saya ceramah lah puan. Ceramah apa? Dia kata. Saya cakap lah. Sudahnya saya pun cakap. Puan, saya lah Samsul Debat. You kan daripada belajar sampai sekarang tak habis guru kau. Dia tak percaya aku Samsul Debat. Jadi saya pun share. Saya tunjukkan gambar saya dengan family saya. Dia kata, ya Allah, you ke? Dia kata. Dia pun tak sangka. Itu je lah. Kejap je, jangan risau. Sekejap kita belajar ni sekejap. Tiba-tiba besok dah habis. Habis besok tiba dah nak kahwin. Masa tu lah korang akan cakap tu macam sekarang kan. Saya sekarang dah mula cakap masa sekolah dulu lagi best. Keluar tu best. Sekarang ni kita rasa kat sini lah bila nak keluar pada Saitun. Bila keluar kerja besok kan, masa kat Saitun dulu best. Bila lepak dengan kawan, dengar ceramah, pergi sesama kan. Pergi sesama tau. Duduk sesebelah. Kalau tak pergi sesama. Senang nak jawab sesama. Iya. Besok dah apa? Dah habis ni. Percaya cakap lah. Ni BFF ni best friend forever. Dari mana dah. Besok kau dah bekerja masing-masing dengan hidup masing-masing. Percayalah. Dah jumpa pula kawan lain dengan tempat kerja. Samsul Debat sekarang. Mana kawan baik dia? Seorang-seorang meninggal. Betul. Kawan baik saya mana ada? Yang tiba-tiba mengaku kawan baik, ramai dah sekarang ni. Assalamualaikum. Takkan kawan baik tak kenal. Dia saja lagi sedang marah dia dengar. Nyampah aku. Mengendangan. Iya. Ni kita rasa kita kawan-kawan. Janji tau kita kawan sampai bila tau. Dah keluar besok. Kau dah ada live korang. Dah ada kerja masing-masing. Lepas tu bila dah kerja. Dulu kat Saito best kan. Nak sangat kerja. Ya Allah, bila dapat kerja? Sekali dapat kerja. Yes, dapat kerja. Lepas tu bila kerja, kenapa lah aku kerja? Kenapa lah aku? Tanyalah lecturer. Kenapa lah aku mengajar? Aduh, musibat ni lagi dalam kelas aku. Alah, budak ni. Melantun-lantun bodohnya budak ni. Contoh lah kan. Contoh. Tapi bukan kat saya tu, tempat lain.
Zaitun ni semua pandai semua, ni tempat lain. Kenapa lah kau mengadap budak ni? Iya, kesian lecturer ni mengadap. Kadang cakap tengok pangai masing-masing, muka blur. Lepas tu belum cerita lagi, dia berada pada zaman yang lecturer dia tengah ajar. Dia nampak macam-macam lah masa tu kan. Iya kan. Lepas tu bila dah kerja kan, bila lah nak kahwin, dah mula tu feeling. Yang perempuan dia tak boleh, dia sebut dia terbayang tu, dia terbayang. Lepas tu bila dah kahwin kan, kenapa lah aku kahwin? Aduh, macam ni panggil jantan ni lah, Allah. Yang lelaki pun berpuasan ni, Allah. Kalau kat school dulu, kau main lagi dengan tudung kemas ni. Dia orang ni balik college sampai dekat penginapan. Besar baju binatang. Baju bandar 18 lubang apa kan? Iya. Lepas tu ya Allah, sebuk-buk makhluk dah kahwin. Bila lah nak mengandung? Bila lah nak mengandung? Nanti minta lah. Bila nak mengandung? Kenapa lah aku mengandung? Susah betul mengandung. Aduh. Bila lah budak ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapa lah kau keluar? Aduh, nak kena mengadap lah budak ni. Bila lah nak besar? Bila lah budak ni nak cakap? Bila lah budak ni nak cakap? Bila budak tu bercakap, kau boleh diam tak? Ajar budak tu jalan, tak teh. Bila budak tu berlari, duduk, marah budak tu. Itulah dia manusia. Dia nakkan sesuatu tapi dia terlupa. Betul? Saya yakin bila you all tengokkan saya tu datang, oh hadirin dijemput berdiri, bestnya bila dia datang orang semua berdiri. Mungkin ada yang terfikir lah, mungkin ada yang terfikir kan. Bila kat luar kan, semua orang ambil gambar dengan dia. Kan best kalau aku orang, ada tak rasa, saya nak tanya, ada tak rasa biar orang nak ambil gambar dengan kau, ada tak rasa? Ada kan? Jangan minta lah, menyesal. Kau nak makan pun tak boleh. Tadi dekat toilet nak terkencing. Ambil gambar, nak terkencing lah, nanti duduk. Nak masuk toilet pun ambil gambar, apa hal kan? Tu belum cerita lagi. Ambil gambar boleh dekat Sarawak tu, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Beria dia menyebut. Betul bukan sembang, orang tak nyetim dia. Lepas tu saya tak adalah terbawa sangat. Tapi dekat bilik air tu cek juga. Kat mana? Kan? Tang mana? Itu cerita dia. Sebenarnya tak. Sebenarnya jangan silap lah nak membuat impian kan. Kita doa Tuhan makbul. Macam saya kebetulan dengan saya, bukannya saya paksa-paksa buat kelakar nak bagi kau gelak. Macam dalam doa tadi, janganlah hanya lawak tawa saja. Sudah. Bukan, saya tak ada niat pun. Kau orang yang gelak. Mana aku buat lawak? Mana ada? Siapa suruh gelak? Betul. Kadang itulah cerita dia kan. Sebab kadang sampai kan anak saya pun cakap, dia orang ni tak faham ke bah, kita ni nak makan. Nampak? Anak sampai bersuara tu. Tengah makan ni, tiba-tiba himpun depan muka. Lepas tu, takkan ambil gambar, tak boleh. Kau bayangkan, tak rasa nak bagi penyepak ke macam apa? Tunggulah kan, sekejap. Orang dah habis makan, nampak orang dah habis. Takkan kau tak nampak, oh dah sudah. Saya ambil gambar boleh? Cakap lah macam tu. Okey je. Kan? Lepas tu ambil gambar korang macam tak betul. Sekali. Side belah sinilah, itulah. Kau dah gemuk-gemuk je lah, faham masalah kau. Side sinilah, nak sini, nak kepit-kepit, terselit-selit. Tinggal kepala je apa benda. Macam tu ambil gambar. Kan? Macam tu lah. Reda je. Kan? Macam tu. Okey? Persediaan. Seterusnya, membudayakan amalan sedekah. Sedekah untuk Ramadan. Sedekah tolong orang, bantu orang dari segi duit, kemampuan kita. Tapi dalam exam, bantu orang lain juga satu bentuk sedekah. Subjek dia yang dia lemah, kita bantu dia sebab kita pun bila kita ajar orang, kita bertambah kukuh ingatan kita tentang sesuatu subjek. Sebab kena share. Tapi kalau subjek language tak dapat tolong. Kan? Macam subjek English kan. We'll never learn English but we practice English. Kenalah cakap bahasa Inggeris. Cakap je lah. Saito code. What's the? Dia katakan. Kan? Iya, tak ada masalah pun. Belajar. Yes, mula-mula memang berterabur. Yes, no right, thank you. Talking about. Pantai. Tapi lama-lama, bila we practice English, then should be okay lah.
Nanti you kena practice, kena present, kan? Interview, meeting and interviews. Semua tu akan dinilai macam mana kita punya cakap, pronunciation kita, vocab, grammar kita, semua. Kenalah. Tu sebab masa saya kat sekolah SMAP Labu dulu, sekolah agama dulu, setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar denda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku kat sekolah SMAP Labu pada hari Rabu tu? Senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap. Kan? Semua senyap je. Jadi sedekah, bantu membantu. Kawan kita subjek lemah, kita ajar dia. Yang kita lemah, minta dia ajar kita. So, itu cara dia. Macam tu kat bulan Ramadan, kita kena biasakan sedekah. Jangan tunggu Ramadan pun nak sedekah. Daripada sekarang kita sedekah. Bantu. Ada kawan-kawan kita yang susah. Memang jenis yang tak makan tu sebab kita ingat dia puasa sebab memang dia nak puasa. Rupanya dia memang tak ada duit misalnya. Kita beli makanan. Kadang-kadang jangan kita bagi duit dekat dia. Mungkin dia segan nak terima. So, kita beli makanan lebih, kita ini aku kebetulan beli lebih, nak kau ambil lah satu. Tu salah satu cara. Mungkin kita boleh buat. Bantu. Kemudian apa dia? Persediaan untuk keperluan Ramadan harian. Iaitu mempersiapkan kesediaan antaranya kita kurma. Lepas tu masakan-masakannya pun kalau kita nak beli pun bukan masakan yang pedas-pedas. Jangan macam tu. Tapi kita pula dengan kawan-kawan kita persediaan harian apa dia? Mungkinlah dari segi peralatannya, mungkin buku-buku yang berkaitan dengan exam itu. Kan? Tak adalah ni time ni relax jom kita release. Hari-hari release. So yang ni tak belajar. Kan take 5, dia punya take 5 tu one day. Kan? Itu bukan take 5 tu take 24 tu. Kan? Jadi mana kata betul sebagai manusia kita juga penat. Bila kita penat, kita pun perlu masa untuk berehat. So bila kita perlu masa berehat, tapi bukanlah sampai hinggakan kita langsung tak belajar. Tu kita kena jaga. Kemudian membersihkan diri kita dan persekitaran kita. Bukan hanya Syawal je kena cantik-cantik, Ramadan pun kena kemas. Bilik kita kena kemas. Suasananya Ramadan tu dapat keadaan kemas, bersih. Macam tu juga awak nak belajar, keadaan kemas, bersih. Kan? Jadi mungkin ilmu tu senang masuk, bukannya berterabur, bukannya kusut-kusut dan sebagainya. Kemudian persediaan mental dan fizikal. Mungkin kalau kita tengok bulan Ramadan ni, hati kita kena sentiasa dibersihkan ditanam dengan persediaan ni dengan kebersihan jiwa kita, dalaman diri kita. Tak adalah bersangka buruk, tak ada nak tamak-tamak, tak ada nak dengki-dengki, tak ada nak sombong-sombong, kan? Buang. Jangan kita tamak. Jangan kita sombong. Kan Nabi sebut tak akan masuk syurga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Nak belagak dengan apa? I'm a Saitos. Bangga dia belajar dekat Saito. In Japan? No, in Ceras. Contohlah kan. Belagak kan. Iyalah kan. Betul. Dengan nak belagak dengan apa? Nak belagak dengan kekayaan. Yang kaya mak ayah kita, bukan kita. Contohlah. Nak belagak dengan tudung. Sampai masa tudung tu pun tak relevan. Mungkin dia punya harga dia tu. Dia punya style. Kan ada macam fashion tudung sekarang. Bawal, siakap, Datuk K. Kan? Macam-macam jenis lah kan. Betul lah. Tu bercerita tudung yang lilit tu. Tarik, pasal lekat sini, tarik ni, bawa sini, bawa sini, tarik sini. Oh, dia punya lilit-lilit buka-buka jadi kenopi tu. Jadi kemah tu punya besar kan. Macam-macam jenis kan. So tak ada. Jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Dengan motosikal baru. Yang ada kan, ada student bawa motor. Berkilat motor dia. Berapa lama? Lepas minggu 2 orang tak peduli dah motosikal tu. Nak belagak dengan apa? Nak belagak dengan suara. Kan? Suara penyanyi sedap. Wah. Suara MC. Contoh. Dahsyat lah suara dia. Aku terasa, ini siapa ni? Aku ingatkan program Forum Perdana Hal-Ehwal Islam. Rasa macam tu lah kan. Memang suara ISO lah, bagus lah suara dia. Steady lah. Bila rasa naik atas pentas tu, aku terasa dalamnya ada 50,000 orang. Bila naik pentas, memang terasa macam tu lah. Macam tu kan. Betul-betul. Sampai masa kan. Macam contoh, saya nak belagak dengan penceramah lah. Samsul Debat. Sampai masa mungkin ada Samsul Debi, Samsul Debab, Samsul Debu, semua ada kan. Mungkin ada orang lain. Nak belagak di mana? Penyanyi tu, sampai masa, ada penyanyi lagi baik daripada dia, betul tak? Macam contoh baru ni AJL, saya tak tengok lah, anugerah juara lagu kan. Aku pun tak tahu siapa. Aina? Siapa?
Aina Abdul. Saya pun tak tahu, tapi tiba-tiba dia menang. Maknanya generasi lain dah. Generasi lain dah. Bukannya orang yang dulu-dulu kan. Tak ada dah. Dia akan berubah. Sampai masa ke semasa berubah. Datuk Rosyamno dulu jadi hero. Tiba-tiba dah jadi berlakon, jadi bapak lah. Jadi bapak, jadi gangster, jadi bekas gangster. Sebab apa? Sampai masa kesesuaian itu. Nampak kan? So kita nak sombong dengan apa? Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud dengki? Dengki ni bukan di hati, bukan apa. Dengki ni, kita tak puas hati dengan orang ni. Tak puas hati dengan pencapaian orang. Tak puas hati dengan kegembiraan orang. Maknanya, dengki ni samalah artinya mempersoalkan. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Jangan dengki-dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat. Contoh, tak puas hati. Dengar-dengar result PSA dia bagus. Macam dia seorang aja. Habis. Jangan dengki-dengki. Kita sepatutnya standard yang akan ada. Bila orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Itu sepatutnya. Kemudian sediakan peralatan. Peralatan yang berkaitan dengan ibadah. Sejadah, kain pelekatnya, kurta, baju Melayunya, baju, wangi-wangiannya. Tapi untuk PSA, dah tentulah. Kertasnya, apanya, bukunya, peralatan, alat tulisnya. Semua dah kena ready dah. Kan? Kemudian, banyak akan berbuat baik. Sebab apa? Bila buat baik ni kenapa? Ramai orang akan doakan kita dalam kebaikan juga. Bila orang doakan kita dalam kebaikan, mudah-mudahan kita pun ada dalam kebaikan. Hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya. Macam saya katakan. Tapi kejarlah bahagia. Dan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam hari ni kita jadi student, tapi kita bahagia. Sebab apa? Sebab kita berada di tempat yang baik, kita berada dengan suasana lecturer yang baik, kawan-kawan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat jawab exam dengan baik dan dapat keputusan yang baik. Dan daripada college yang baik ni, kita juga mudah diterima bekerja di tempat yang baik-baik. Itu yang kita nak. So akhirnya itu yang membahagiakan. Satu kepuasan bila kita keluar besok, kita dapat kerja berdasarkan result PSA kita. Itu sebab jangan meniru. Jangan meniru sebab keberkatannya tak ada. Dan kalau kita meniru, dapat result bagus dengan meniru tu, bayangkan hasil rezeki yang kita makan setiap bulan tu berdasarkan penipuan kita waktu kita PSA tu. Itu yang kita tak nak. So jangan kita menipu di dalam ujian. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Koma. Darah tak jalan. Okey, yang lelaki ada apa-apa nak tanya? Alhamdulillah. Inilah yang saya harapkan. Tak payah tanya-tanya soalan. Jadi, apa pun pesan saya, nak berjaya dalam hidup kita ni. Nak berjaya dalam hidup kita ni, 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, sabar. Kena sabar. PSA ni kena sabar. Kenapalah aku nak belajar lagi? Sebab apa? Kita tengah belajar sekarang, perasan tak kawan-kawan kita kat luar, dia tak belajar pun, tengah sedap bekerja. Tengah kumpul duit. Kenapalah aku belajar? Dia orang dah banyak duit dah. Kenapa? Itulah yang saya alami dulu. Saya ambil diploma in public admin selama 3 tahun. Habis diploma public admin, kemudian saya masuk pre-LLB dan sambung ambil law lagi 3 tahun lebih lagi. Tak ada credit transfer. Sebab daripada public admin, ambil law tak ada subjek credit transfer. Tak ada. So, bulat kena sambung. Akhirnya bila saya dah ambil, belajar 7 ke 8 tahun belajar, terus belum habis final exam, saya terus dapat kerja. Jadi pegawai penakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk satu agensi. Saya belum habis belajar lagi, belum grad, tapi dah ditawarkan kerja. Tapi nak beritahu ke anda semua, nenek saya kata apa? Belajar je, tak sempat, tak tidak aku tengok engkau ni kahwin, dia kata. Lepas tu ayat dia, tak masa tak tidak duit gaji engkau, dia kata. Itu ayat yang biasa kita dengar daripada saudara mara kita yang negatif. So jangan patahkan semangat, teruskan belajar. Teruskan belajar. Selagi boleh belajar, belajar. Saya pernah cakap dengan wife saya, yang nanti besok kita dah kahwin, baru kita sambung belajar. Alhamdulillah, sampai sekarang tak sambung. Tak ada. Kalau nak sambung, sambung terus. Betul saya cakap. Sampai satu tahap besok kita dah banyak komitmen, tiba-tiba kerja, bos pula sayang kat kita, bos nak kita buat banyak benda. Masih bila nak belajar? So kalau boleh nak sambung belajar, nak sambung aja. Jangan pedulikan orang cakap, kau ni belajar aje. Sampai bila kau nak belajar? Selagi boleh. Sebenarnya bila kita buat master dah tak lama pun. Master biasa setahun setengah aje. Kan? Lepas tahun setengah, lepas tu nak buat lah PhD mungkin dalam setahun lah. Settle.
Dah ada dah PhD. Kan? Doktor. Masa tu kerja lah. Beratur orang yang nak bekerja, nak minta kita bekerja dengan dia. Macam tu lah yang kita nak. Masa tu baru fikir pasal nak kahwin. Siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Beratur dia. Ni. Kau macam mana kau bikin boleh beratur sini? Kau balik. Halau. Siap halau orang lagi. Sebab yang penting, kejar ilmu dulu. Belajar rajin-rajin. Tanya lecturer you all ni. Tanya. Komitmen bulanan ni berapa? Betul. Tak kurang 10,000 sebulan. Percaya cakap saya. Rumah, kereta, ini, anak lagi, itu, ini semua total 10,000 and above. Tapi gaji ni berapa? That's why kena belajar. Kau tengok rumah-rumah yang naik ni. Tengok rumah yang baru naik. Kau tengok signboard dia. Hanya 900,000. Gila betul. Hanya. Penjodoh bilangan tak kena langsung. Macam hanya RM9 dia buatnya. Hanya 900k. Kan? Pembeli pertama. Dekat Putrajaya lagi lah. Hanya 1.2 juta sahaja lah. Apa sudah jadi? Iya. Itu sebab hari ni kalau kita tak cepat, kita tak belajar betul-betul, maka kita akan ketinggalan. Bila kita ketinggalan, maka kita tahulah masa tu. Kenapalah aku tak belajar dulu? Dulu ada peluang belajar betul-betul, aku main-main. Sebenarnya, bila kita dah habis belajar besok, kau nak main, kau main lah. Sampai pitam main. Kau nak sangat main, main lah. Kau nak main futsal, tak payah tidur, main. Kau 2-3 pagi, dah berapa hari kita main? 3 hari dah ni. Dah 3 hari main futsal, tak tahu dah berapa skor tu dah. Main lah, tak ada masalah. Macam saya kan, impian saya nak sangat satu bilik saya. Satu bilik, saya nak buat satu bilik menonton saya dah siapkan CD-CD saya dulu. Bayangkan zaman DVD player kan, dah ada satu bilik saya nak tengok movie saya sendiri. Alhamdulillah, saya dah siap satu bilik kedap bunyi, siap dengan TV besar kat dinding tu. Siap dengan PS5. Siap dengan nak main. Saya amah. Kadang-kadang baru pegang konsol tu dah. Tidur kat bilik tu. Tapi impian kita yang kita nak, kita boleh capai. Tapi belajar dulu. Belajar. Kan geram tengok Samsul Debat naik kereta macam ni, kejap Azia, kejap ni. Semua kereta. My favorite car Azia. Tapi kereta saya, adalah kereta-kereta yang saya boleh beli. Kita nak beli je. Nak beli kereta apa? Beli. Tapi belajar. Sampai masa, mak nak hadiah apa? Itulah, tak tahulah apa. Hadiahkan kereta kat mak kita. Tak peranjat dia. Cuba buat. Boleh tak benda tu? Boleh. Kita je rasa, ya ke? Bila saya cakap ni, you all akan cakap macam tu tau. Cakap, takkanlah macam tu sekali. Sampai masanya, you all akan tahu. You akan tahu apa bezanya belajar dengan tak belajar. You akan tahu apa bezanya you belajar sampai ke Saito. Tahu apa sebab dia. Ya. Betul. Belajar aja. Saya doakan yang ada dalam dewan ni berjaya dunia akhirat. Saya doakan dalam dewan ni berjaya dalam menempuh bulan Ramadan ni. Saya doakan yang dalam dewan ni berjaya menjadi anak-anak, menjadi penyejuk mata dan hati untuk kedua ibu bapa ni. Saya doakan yang dalam dewan ni berjaya menjawab peperiksaan akhirnya dengan baik dan cemerlang dan mendapat keputusan flying colours. Saya doakan semuanya mendapat A+ untuk semua subjek. Macam tak apa nak amin ni. Macam tu kan. Iya, boleh. InsyaAllah. Saya dulu masa belajar public admin dulu kan, ada satu subjek personal tu, lecturer pun terkejut. Saya boleh tulis balik nota dia bab 1 sampai bab 10 apa dia ajar tu, tulis tanpa tengok. Saya boleh tulis balik nota dia ajar. Macam tu lah memori otak saya dulu. Ya, kan? Sekarang saya boleh ulang balik, tapi kita tengok lah. Salin balik boleh. Tapi itulah memori otak tu. Sebab je masa saya masuk debat dulu, saya jadi third speaker. Supaya lebih dah dengan orang tu dengan fakta-fakta yang perlu. Sampai sekarang bahan bacaan saya tak tinggal. Semelanggan Dewan Masyarakat baca current issue, semua saya baca. Jadi itu saja pada hari ini. Ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.